Sekarang ada suara. Suara. Kita tak pakai wire. Ada suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. فرع. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع. لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التساحر أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا فإنه مفطر جزما وقول بعضهم يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر رده شيخنا. Far'un. Satu, ini adalah satu fara'. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi. Kalaulah berbaki makanan di antara gigi-giginya. Maknanya di celah giginya ada baki sisa makanan. Fajara bihi. Lalu telah menjalankan dengannya. Jara bihi ini, apabila jara dimasukkan dengan bihi, maknanya ajra lah. Fajara bihi ay ajrahu riquhu. Maka telah memperjalankan akan dia. Akan dia tu, bihi, hi tu kembali kepada ta'am, oleh air liurnya. Maksudnya makanan yang melekat ataupun ada tersisa di celah-celah gigi itu telah berjalan dengan perantaraan air liur. Bitab'ihi itu maksudnya binafsihi, maksudnya tanpa dia sengaja air liur itu telah mengeluarkan sisa makanan, lalu air liur itu telah bawa sekali sisa makanan itu. La biqasdihi, tetapi dia tidak berlaku dengan qasad dia, tidak berlaku dengan perbuatan dia sendiri. La biqasdihi. Ni dalam minhaj pun ada masalah ni. Lam yuftir, jawab kepada lau, tidak batal puasa. Lam yuftir, jawab kepada lau, tidak batal puasa. In ajaza an tamyizihi wa majjihi. Ada dua kaid. Ada dua kaid untuk puasa dia tak batal. Kalau sisa makanan bercampur dengan air liur, lalu dia tertelan masuk dalam kawasan batin dia, maka ada dua syarat. Ada dua syarat untuk tak batal puasa dengan menelannya. Pertama, ajaza an tamyizihi. Yang kedua, ajaza an majhi. Jadi tak batal itu kalau dia tak mampu nak tamyiz. Tamyiz tu maksudnya dia tak mampu nak asingkan antara air liur dan sisa makanan. Tak mampu. Yang kedua,
dia mungkin mampu asingkan, tapi dia tak mampu nak dia tak mampu nak ludahkan. Kalau cukup 2 syarat, satu orang dia tertelan air liur bersama sisa makanan, maka tidak membatalkan puasanya. Wa'in ni ghayah. Wa'in ni ghayah. Ghayah kepada apa? Ghayah pada adamul fitri. Ghayah pada apa? Bahawasanya tak batal puasa kalau cukup 2 syarat tadi, walaupun ini ghayah. Wa in tarakat takhallula lailan, walaupun dia telah meninggalkan takhallul. Takhallul ni maksudnya congkir gigi. Wa in tarakat takhallula lailan. Maksudnya apa? Walaupun malam tu sepatutnya sisa makanan tu dia boleh je buang dengan congkir gigi, dengan khilal. Kalau dia buang waktu malam, tak berlakulah air liur dia bercampur sisa makanan lalu dia telan. Sebab itu mukabil, pendapat lawan bagi pendapat ni, dia kata kalau satu orang itu dia boleh congkir gigi dia waktu malam, tapi dia tak buat. Siang hari di celah-celah gigi dia ada sisa makanan, lalu apa? Lalu air liur bercampur dengan sisa makanan, walaupun dia tak sengaja tertelan, tetap batal. Faham? Ini pendapat muqabil. Sebab apa? Muqabil asah dia melihat daripada segi orang ini cuai. Dia boleh je elakkan daripada tertelan dengan cara malam tadi dia pergi congkir gigi. Kalau dia congkir gigi malam tadi, tak adalah berbangkit isu gigi dia ada melekat dengan sisa makanan lalu dia bercampur air dan tertelan. Pendapat ni dhaif. Walaupun dia mampu untuk congkir gigi pada waktu malam, dia tak buat, lalu berlaku seperti yang mana dinyatakan ini, wa in tarakat takhallula lailan. Bukan setakat dia ini meninggalkan congkir gigi waktu malam, ma'a ilmihi bi baqaihi, dalam keadaan dia tahu memang ada sisa makanan, dan dalam keadaan dia tahu, dia yakin air liur akan mengeluarkan sisa makanan pada waktu siang. Faham tak? Ini macam mana kaedah fiqh dia. Sebab kita ada belajar dalam fiqh ni, ada perkara yang kalau kita tinggalkan, kalau kita buat dengan tak sengaja, kadang-kadang walaupun kita buat tak sengaja, tetap kita akan dihukum. Bila itu kita akan dihukum? Kalau ada kita ini boleh dikatakan cuai. Faham? Walaupun kita buat tak sengaja, tetapi kalau kita boleh dinisbahkan, boleh dianggap sebagai cuai, taksir, maka walaupun tak sengaja tetap kita dihukum. Jadi itu wajah ataupun sisi pandangan muqabil asah. Dia melihat daripada segi itu. Tetapi pendapat asah, dia ada alasan dia. Tengok, li'annahu. Ini alasan bagi pendapat yang meletakkan ghayah tadi. Li'annahu ni apa? Li'annahu ni ilat bagi apa? Siapa ada kitab i'anah, dia tengok. Senang. I'anah ni Masya Allah, dia punya hasyiah dia boleh kata segala selok-belok Fathul Mu'in tu dibedah. Kan? Dibedah, dikeluarkan marja'nya, dikeluarkan ilatnya, dinyatakan mu'allal dan seumpamanya. Menarik. Li'annahu ni, tengok, dia adalah ilat apa? Jadi mungkin pendapat muqabil asah, dia kata, kenapa orang yang mana dia cuai, tak congkir gigi waktu malam, lalu air liur bercampur? Sebab dia tahu memang gigi dia ada sisa dan boleh menyebabkan air liur bercampur lalu tertelan. Kalaulah dia bercongkir waktu malam, benda ni tak akan berlaku. Kenapa kita tetap hukum puasa dia tak batal? Kenapa? Li'annahu. Okey? Kenapa? Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadara alaihima halal sawmih. Li'annahu, kerana sesungguhnya hanya senya dikhitabkan akan dia. Li'annahu innama yukhatabu tu maksudnya mukallaf lah. Kerana seseorang mukallaf itu dikhitabkan bihima. Bihima kembali kepada bitamyiz. Bihima tu kembali kepada
bitamyizi wal majji. Bihima kembali kepada bitamyizi wal majji. Dia kata orang yang puasa, dia dikhitabkan, dia disuruh untuk asingkan antara sisa makanan dengan air liur, dan dia dikhitabkan untuk asingkan sisa makanan yang dah asing tu dibuang. Khitab itu hanya berlaku kalau waktu siang. Kalau waktu malam, khitab tu tak ada. Maksudnya pada waktu malam belum ada lagi kewajipan untuk diasingkan sisa makanan dan buang. Jadi perkara yang menjadi penyebab kepada sisa makanan tu ada, lagilah tak dikhitabkan. Faham? Dia punya cara hujah dia. Khitab, kan kita kata sisa makanan itu kena diasingkan dan diluahkan. Itu wajib. Bila wajib tu? Bila siang puasa. Malam belum ada khitab untuk perkara tersebut. Dan meninggalkan mencongkir gigi tu, lagilah tak dikhitabkan. Faham tak? Kalaulah musabbab pun tak dikhitabkan pada waktu itu, maka sabab pun tidak dikhitabkan. Begitu dia punya kaedah dia. Maka dia tidak wajib takdim. Belum sampai waktu khitab, macam mana kita nak hukum bahawasanya malam itu dia ni wajib untuk congkir gigi? Belum sampai waktu dia. Lakin tetapi yata'akkadu takhallulu, tetapi dituntut secara muakkad untuk bercongkir gigi selepas sahur. Tapi kalau selepas sahur dituntut untuk seseorang itu mencongkir gigi selepas sahur. Okey? Selepas sahur dituntut untuk mencongkir gigi. Khalas. Amma. Ini senang je. Ini kalau tak sebut pun kita tahu dah, kan? Masalah amma ni, kalau tak disebut pun kita boleh tahu hukum dia. Amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Mafhumlah tu. Betul tak? Kalau kita kata syarat nak jadi batal tu kalau dia ni mampu dan sengaja. Jadi kalau orang tu tak mampu ataupun sengaja, batal. Mafhum dia begitu. Amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Jadi batal ni kalau dia telan itu dalam keadaan qasad. Okey, khalas. Faham tak? Ini masalah pertama ni. Allahu akbar. Wa qawlu ba'dihim. Mubtada' wa qawlu ba'dihim. Dan bermula perkataan sebahagian ulama. Apa perkataan mereka? Yajibu ghaslul fami, wajib basuh mulut, mimma ukila, bukan akala. Mimma ukila maksudnya minat ta'amil ladzi ukila. Ma tu maksudnya at-ta'am. Ada dan ini perkataan Fathul Mu'in. Dia kata apa? Dan bermula perkataan sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata apa? Yajibu ghaslul fami, wajib basuh mulut, mimma, daripada makanan yang dimakan waktu malam. Makanan yang dimakan waktu malam. Wa illah, ay wa illam yaghsil aftara. Ini apa maksud dia? Kita nak faham maksud ba'dihim dulu. Apa maksud ba'dihim ni? Maksud ba'dihim ni, dia kata kalau satu orang dia makan, contohnya makan sahur sebelum subuh. Jadi dia kena pastikan
dia perlu untuk basuh mulut dia. Dia wajib basuh mulut dia. Kalau dia tak basuh mulut, batal puasa dia. Takkanlah macam tu maksud dia kan? Takkan sebab dia tak basuh mulut, batal puasa. Apa kena-mengena kan? Jadi apa maksud dia? Dalam kitab I'anah mengatakan, maksud dia wazahiru anna muradahu aftara idza baqiya ta'amun wa jara bihi riquhu li'annahu muqassirun bi'adami ghuslihi wa laysa muradahu annahu yuftiru mutlaqan walau lam yajri bil ta'ami riqu idh la ma'na lahu fata'ammal. Betul lah tu. Maksud dia, ni lain ni. Ni masalah ni. Maksudnya, satu orang dia tak basuh mulut dia. Jadi bila dia tak basuh mulut dia, masa dia sahur tu dia tak basuh mulut. Jadi bila waktu pagi, mulut dia ni bercampur dengan kuih ke, bercampur dengan makanan ni kan? Bercampur. Lalu air liur bercampur dengan makanan, lalu dia tertelan, maka batal puasa. Itu maksud perkataan ba'dihim. Faham tak? Maksudnya, kalau nak faham perkataan ba'dihim ni, perkataan ba'dihim ni maksudnya siapa yang dia makan waktu malam, maksudnya waktu dia sahur dia makan, kemudian dia tak basuh mulut dia. Bila dia tak basuh mulut dia, ada sisa makanan. Dan sisa makanan tu sudah tentu akan bercampur dengan air liur. Bila bercampur dengan air liur tu bergerak dan tertelan. Tertelan, bukan sengaja. Maka batal puasa dia. Sebab apa batal puasa? Kan dia tertelan. Maka dia kata batal puasa sebab apa? Sebab dia ini cuai. Dia taksir. Siapa suruh dia tak basuh mulut dia? Sebab dia tak basuh mulut dia, maka menyebabkan air dia bercampur, maka walaupun dia tertelan, tetap batal puasa dia. Ini maksud perkataan ba'dihim. Bukan maksudnya, jelaslah benda tu jelas. Bukan maksudnya orang yang dia tak basuh mulut dia batal puasa. Jadi tu dia kata la makna tu, yang Anah kata tak ada. Mana ada kaitan orang tak basuh mulut dengan batal puasa kan? Sudah tentulah ada unsur tertelan. Okey? Faham tak? Ini perkataan ba'dihim ni raddahu syaikhuna. Raddahu syaikhuna ni khabar lah. Khabar kepada qaulu ba'dihim. Raddahu syaikhuna ni adalah apa? Khabar kepada raddahu. Telah merad akan dia oleh syekh kami. Telah merad akan dia oleh syekh kami. Maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami tak setuju. Dia kata tetap syarat nak jadi batal itu kena syarat yang sama. Lemah daripada tamyiz dan juga majz. Sama sahaja. Faham? Faham ke tak faham? Maknanya kalau macam ni, kalaulah ibarat begini, kita cuba tengok lagi. Adakah kita boleh kiaskan dengan masalah berus gigi? Kita akan tengok. Setakat ni kita tengok yang setakat ni dulu. Maksudnya satu orang kalau ada makanan yang bercampur dengan air liur, lalu dia tak mampu nak asingkan dan dia tertelan, maka tidak batal puasa dia. Walaupun ada unsur kecuaian daripada dia, dia tidak congkil gigi waktu malam, ataupun dia tak basuh mulut dia yang menyebabkan bercampur. Okey, setakat ni boleh faham. Seterusnya wala yuftiru bisabqi ma'in jawfa mughtasilin an nahwi janabatin ka haidin wa nifasin. Ini satu lagi masalah.
Ini satu lagi masalah. Ada jumpa yang masalah taqlid ba'dal amal. Kita jumpa lagi mukaddimah. Nanti kita nak hari ini kita cuba baca daripada kitab Syekh Ahmad Hashim Al-Husaini. Tengoklah bila kesempatan. Tengok ni dulu. Nanti kita pula tak habis. Wala yuftiru, tidak batal puasa, bisa berki dengan sebab sabak, terlanjur air. Sabak tu maksud terdahulu lah, terlanjur. Air tu terlanjur air tersebut sehingga masuk ke jauf. Wala yuftiru bisa berki ma'in jaufa. Jaufa mughtasilin. Jaufa mughtasilin an nahwi janabatin. Ka haidin wa nifasin. Okey. Ini masalah sabak. Ini tajuk ni kalau kita nak bagi masalah sabqul ma'. Kalau letak tajuk dia sabqul ma'. Air terlanjur masuk ke dalam batin halkum. Ada surah terlanjur air masuk ni batal puasa, ada surah tak batal puasa. Jadi kita boleh buat kita boleh buat apa? Kita boleh buat khulasah dia nanti. Tengok ni. Tidak batal puasa dengan sebab bisa berki, dengan sebab terlanjur air masuk ke dalam rongga. Rongga siapa? Jaufa. Jaufa mughtasilin. Rongga orang yang mandi. Rongga orang yang mandi. Mandi apa? An nahwi janabah. Dia mandi janabah an nahwi janabatin. Macam tu kan ibarat dia. Matan macam tu. Matan dia an janabah. An janabah. An nahwi janabah. Contoh lagi seperti haid, seperti nifas. Tapi dengan syarat idza kanal irtisalu bilan ghimasin fil ma'. Falau ghasala udhunaihi fil janabah fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfihi lam yuftir wa in amkanahu imalatu ra'sihi awil ghaslu qabla al-fajri. Tengok ni. Jadi maknanya ini surah sabqul ma' yang pertama. Kalau satu orang dia mandi wajib, sama ada mandi junub, mandi haid, mandi nifas, lalu air termasuk ke dalam rongga dia, sama ada rongga halkum, rongga hidung. Halkum tu pelik lah. Rongga hidung, rongga telinga. Biasanya contohnya hidung ataupun telinga. Air termasuk, maka tetap tak batal puasa. Ini yang kaedah semalam tu. Ma yatawalladu min ma'dhunin fahuwa ma'dhun. Oleh kerana mandi junub tu kan disuruh, bukan sekadar ma'zun, dia disuruh. Jadi kalau dengan sebab dia mandi junub, air ada termasuk, maka dimaafkan. Faham tak? Tapi dengan satu syarat, bila in rimas. Dengan syarat dia tak boleh mandi secara menyelam. Kalau boleh mandi secara tidak menyelam, itu sebenarnya dekat juga tu. Bila in rimas. Tapi kalau dia boleh je mandi pakai shower, boleh je mandi pakai cetong, tapi dia pergi menyelam, lalu air masuk, yang tu tak dimaafkan walaupun dia mandi junub. Jadi tengok kat sini, surah pertama ni, sabqul ma' tak membatalkan puasa ni dua syarat. Pertama, mandi tu mandi wajib. Yang kedua, tak ada inrimas. Faham? Tak ada inrimas, tak ada menyelam. Falau ghasala udhunaihi. Jadi fa ni fa tafriq. Fa ni adalah fa tafriq. Maka kalaulah satu orang itu dia basuh telinga dia. Tafriq lah. Masa dia mandi junub tu dia basuh telinga dia. Fasabaqal ma'u. Lalu air telah teluru
meluru masuk. Maksudnya air telah terlanjur min ihdahima, fasabaqal ma'u min ihdahima. Maka air telah masuk daripada salah satu daripada telinga dia ataupun kedua-dua sekali. Fasabaqal ma'u min ihdahima li jawfihi lam yuftir, tak batal puasa. Ini tafri', faham? Ini tafri' daripada kenyataan tadi. Wa in ghayah kepada hukum. Tengok, wa in amkanahu imalatu ra'si. Ini memang selalu disebut dalam kitab. Dia tak perlu takalluf masa mandi. Orang yang mandi junub tak kata dia kena berjaga-jaga dulu, kena ihtiyat dulu. Selepas dah ihtiyat air termasuk barulah batal. Baru tak batal. Bukan, tak perlu ihtiyat. Walaupun dia boleh ihtiyat. Contohnya dia mandi, masa nak cuci telinga kanan kan, dia miringkan kepala dia macam ni, dia tuang air. Dia jangan tuang macam ni, memang masuk kan. Tak perlu. Dia mandi macam normal. Kalau air termasuk dalam keadaan dia melakukan tuntutan mandi, maka tak batal puasa dia. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi. Faham tak? Jadi dia dalam fiqh ni nampak tak macam tadi? Macam tadi kan? Sama. Kalau kita tengok dua masalah ni, dia macam sama. Ada setengah benda kita tidak ditaklifkan. Kita tidak perlu takalluf. Tak perlu takalluf apa? Contoh tadi kan, dia tak perlu, tak disyaratkan dia mesti congkir gigi waktu malam. Tapi disunatkan lah. Disunatkan untuk keluar daripada khilaf. Sebab ada ulama kata batal kan? Ada ulama kata batal. Kemudian dalam surah ni, wa in amkanahu imalatu ra'si. Walaupun dia boleh imalatu ra'si, tetap dia tidak ditaklifkan. Dia tak ada syarat dia kena buat usaha ihtiyat, lepas tu kalau berlaku juga baru batal. Tak ada. Baru tak batal. Dia tak perlu. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awil ghaslu qabla al-fajr. Awil ghaslu. Al-ghaslu tu atah pada mana? Al-ghaslu atah pada al-imala. Maksudnya dia ni tahu, dia kalau mandi ni dia takut air masuk, mandi junub. Maka adakah kita kata dia ni wajib mandi junub sebelum subuh? Sebab kalau dia mandi junub selepas subuh, nanti air masuk, maka dia perlu jaga-jagalah. Maka oleh kerana itu dia mandi sebelum subuh. Tidak, dia tidak ditaklifkan hatta untuk mandi sebelum subuh, walaupun dengan alasan khawatir air termasuk. Sebab apa? Dia tak perlu khawatir. Sebabnya kalau air masuk dengan sebab dia mandi junub, tetap tak batal puasa dia. Ma yatawalladu min ma'dhunin fahuwa ma'dhun. Cuma mandi junub sebelum subuh ni memang sunat ketika berpuasa. Untuk keluar daripada khilaf, ulama yang mengatakan siapa yang selepas subuh masih dalam keadaan junub, maka puasa dia tidak sah. Seperti mana yang diriwayatkan bahawasanya ini adalah pendapat Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun sebagai ulama menyangkalkan nisbah riwayat tersebut kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kama idza sabaqal ma'u ila ad-dakhili lil mubalaghati fi ghaslin liwujubihima bi khilafi ma idza ightasala munghamisan fa sabaqal ma'. Kama, kaf ni dipanggil kaf apa ni? Kaf ni dipanggil al-kaf li tanzir. Kaf ni bukan tamthil, kaf ni bukan tashbih, tetapi kaf ni untuk tanzir. Jadi kita dah sebut dah hari tu. Kalau al-kaf li tanzir ni, terjemahan dia macam mana? Farizul, terjemahannya macam mana? Allahu Akbar. Mana Farizul? Kaf li tanzir, kita terjemah dia macam mana? Farizul lambat.
Okey. Kaf li tanzir. Kita terjemah hari itu lebih kurang samalah seperti masalah. Samalah seperti masalah. Okey, samalah seperti masalah apa? Masalah ni lah. Idza sabaqal ma'u ila ad-dakhil lil mubalaghati fi ghaslil fami al-mutanajjisi. Ni, maksudnya masalah sebelum kaf dengan masalah lekas kaf, mereka ini kita panggil nazair. Masalah yang mana nazir, sama dia punya ciri dia sama. Bukan kita kata yang sebelum kaf itu adalah maqis, yang ni maqis alita, dia ni nazair. Okey, cuba kita tengok. Dia kata samalah juga macam masalah apabila air terlanjur masuk ke dalam rongga dalam kerana dia mubalaghah dalam basuh mulut yang menajis. Basuh mulut yang bernajis. Faham tak? Kalau satu orang dia bangun tidur ada air liur basi. Jadi bila air liur basi, kalau nak semayang, dalam mulut kan kita dah sebut dah. Dalam mulut ni dikira zahir. Kalau siapa yang dia semayang, dia tidur tadi ada liur basi, dia tak kumur molek, maka semayang dia tak sah. Dia dikira menanggung najis. Dan cara dia nak kumur, dia kena mubalaghah. Sebab apa kena mubalaghah? Kalau dia tak mubalaghah, ada kawasan dalam mulut tu yang tak bersih. Sedangkan kawasan tu zahir kan? Tapi masalahnya, kalau dia mubalaghah, air akan terlanjur masuk. Kalau dia tak mubalaghah, mulut tak bersih, nanti semayang tak sah. Macam tu. Sekarang ni dalam surah ni nak utamakan kumur-kumur, mubalaghah walaupun terlanjur masuk, sedangkan dia sedang puasa ni. Ataupun kita kata oleh kerana dia sedang puasa, dia tak payahlah, dia tak payah mubalaghah, dia boleh semayang walaupun mulut dia bercuci tak habis, dan semayang dia dihukum sah. Jadi dalam masalah ni, kita nak raikan semayang ke ataupun kita nak raikan puasa? Di situ dia punya perbandingan ni. Adakah nak raikan semayang ataupun nak raikan puasa? Okey? Maka jawapannya apa? Jawapannya kita raikan sembahyang. Kita raikan semayang, maka mubalaghah tersebut dia masuk dalam kaedah tadi juga, iaitu ma yatawalladu min ma'zun fa huwa ma'zun. Jadi kita kan memang suruh dia mubalaghah untuk cuci mulut dia. Tapi kalau dengan sebab mubalaghah air termasuk, tak apa. Sebab air termasuk tu adalah cabang kepada benda yang disuruh, iaitu mubalaghah untuk bukan mubalaghah tu. Sebenarnya mubalaghah tu bukan yang disuruh. Yang disuruh adalah bersihkan mulut. Tapi mubalaghah tu adalah cara. Itu je cara. Itu je cara. Sebab tu ulama kata, kalaulah mulut dia tu, mulut yang bernajis tu, dia boleh basuh tanpa mubalaghah, maka dia tak boleh mubalaghah. Dalam i'anah dia bagi tambih. Yang kata mubalaghah kerana cuci najis bulan puasa tu, mulut yang bernajis tu, dia jadi tak batal tu kalau ta'ayyana. Kalaulah apa? Kalaulah itu je caranya. Okey. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhilil mubalaghah fi ghaslin liwujubihima. Liwujubiha, ha kembali kepada mubalaghah. Ha tu kembali kepada mubalaghah. Okey, kita kalau nak tengok bandingan masalah ni, kita boleh ambil contoh yang lain. Jadi kenapa kita langgar juga tu sabqul ma tu? Sebab kita nak buat benda yang wajib. Faham tak? Nak buat benda yang wajib. Cuci mulut tu wajib. Jadi kan kita hanya boleh korbankan
sesuatu itu kalau benda itu dia punya tuntutan dia wajib. Faham tak? Okey, kita ambil satu contoh. Ketika semayang, satu orang dia tak boleh keluar suara, melainkan dia kena berdehem. Faham? Dia kena berdehem. Tapi kalau dia berdehem, semayang batal. Tapi kalau dia tak berdehem, suara tak keluar. Semayang batal. Maka dalam surah ni kita langgar je. Berdehem tu kita langgar je, sebab kita nak buat benda yang lebih besar. Itu boleh. Itu kaedah tu kena faham dalam fiqh. Memang benda tu asalnya salah, tapi buat benda salah itu sebab nak buat benda yang lebih penting daripada dia, yang dituntut. Maka pada ketika itu, benda yang asalnya boleh membatalkan, dia jadi tak membatalkan. Tapi ulama kata dengan syarat, dia mesti berdehem untuk buat benda yang wajib sahaja. Betul tak? Dia tak boleh berdehem untuk buat benda yang sunat. Sebab itu berdehem ketika suara tak boleh keluar untuk baca Fatihah. Boleh berdehem walaupun keluar huruf, tetap semayang tak batal. Dan ulama kata, tapi kalau dia berdehem sebab nak bagi suara kuat, tak boleh. Sebab suara kuat ni sunat. Nampak tak? Jadi fikrah tu, kaedah tu kita boleh faham. Itu dia panggil maratib. Kalau orang sekarang ni panggil fiqhul awaliyat. Sebenarnya fiqhul awaliyat yang digagaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tu, benda tu sebenarnya dah wujudlah di dalam perbahasan fiqh. Kan? Memang ada benda itu dibahaskan. Yang mana nak ditakdimkan bila bertembung antara dua ni. Nak takdim yang mana? Maka dalam surah ni ditakdimkan buat benda yang wajib. Dan perkara tadi tu, sebab perkara tadi tu kenapa kita kata dia ni lebih ringan, sebab memang ada surah seorang itu diuzurkan. Benda tu asalnya membatalkan sembahyang, tapi ada setengah surah kan, perkara yang membatalkan sembahyang diuzurkan, boleh buat juga kan. Jadi wajah tu memang ada dalam surah-surah yang lain. Maka sebab tu kita lebih tengok yang ini. Bukan kita kata oleh kerana kalau dia kuatkan suara untuk baca Fatihah menyebabkan keluarlah huruf, dia tak payah baca Fatihah. Nak jaga daripada tak berdehem. Bukan macam tu. Itu pemahaman yang tak betul. Dia langgar yang perkara tadi demi untuk membaca Fatihah. Sama kat sini nanti kita akan baca. Satu orang dia kumur-kumur ketika wuduk. Dia tengah puasa, dia mubalarah. Lalu air termasuk, batal tak? Batal, kan? Satu, sebab mubalarah tu memang Nabi larang. Nabi tak bagi mubalarah. Kamu buat juga, memang kena lah. Nabi kata illa antakuna saiman, kan? Jadi dia pergi mubalarah juga. Di situ memang jelas lah, benda tu memang soreh syariat larang kamu mubalarah. Kamu mubalarah, maka ma yatawalladu min ghairi ma'zun. Dia akan jadi surah dia, ma yatawalladu min ghairi ma'zun. Allahu akbar liwujubiha bi khilafi ma idza ightasala munghamisan fasabaqa al-ma'u ila batinil udhuni aw al-anfi fa innahu yuftiru walau fil ghuslil wajib li karahatil inghimas. Dia kata berbeza dengan kalau satu orang tu dia mandi dalam keadaan munghamisan, menyelam, lalu air telah masuk ke dalam ruang dalam telinga dan juga hidung, fa innahu yuftir. Fa innahu apa? Fa innahu yuftir. Betul tu Ustaz Muzir. Kalau faqidut tahurain, ulama mengatakan faqidut tahurain dia hanya boleh membaca surah Al-Fatihah sahaja, sebab surah Fatihah itu adalah rukun. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ni. Maka batal. Sebab apa batal? Li karahatil inghimas, samalah. Li karahatil inghimas, sebab menyelam tu makruh. Kan kita kata mandi boleh, tapi jangan menyelam. Jadi kamu pergi menyelam, dengan sebab kamu buat benda makruh tu, air termasuk, dia jadilah sama macam masalah makruh mubalarah ketika malmadah. Orang yang sedang puasa, makruh dia mubalarah.
Jadi dengan sebab dia buat benda makruh tu masuk batal. Kasabqi. Kaf ni pun sama litanzir. Farizul. Kasabqi ma'il madmadah. Sama macam masalah telanjur air madmadah bil mubalaghah, dengan sebab mubalaghah. Dengan sebab mubalaghah idal jauf. Sehingga mubalaghah dan masuk dalam jauf. Ma'a, itu syarat tu. Ma'a tadhakkurihi lis-shaum. Ma'a tadhakkurihi lis-shaum wa ilmihi bi'adami masyru'iyatiha bi khilafihi bila mubalaghah. Tengok ni. Sama macam masalah air termasuk air kumur-kumur yang dibuat secara mubalaghah termasuk ke dalam rongga. Jadi maknanya apa? Kalau satu orang dia kumur-kumur, air termasuk, dia kumur-kumur mubalaghah, air termasuk, batal puasa dia. Tapi nak jadi batal puasa tu, dia ada dua syarat. Pertama, dia sedar dia sedang puasa. Faham? Dia ada pertama apa? Pertama, dia sedar dia sedang puasa. Syarat dia yang kedua, dia tahu yang tak boleh berkumur-kumur secara mubalaghah ketika puasa. Dua syarat. Faham? Barulah dia ini dipanggil aliman amidan. Sebab mesti unsur tu kena ada. Kena ada lah. Kan? Aliman amidan. Dia mesti sedar dia sedang puasa. Bila dia sedar dia sedang puasa, barulah dia sedar dia tak boleh mubalaghah ketika kumur-kumur, kan? Jadi dia mubalaghah ketika kumur-kumur. Dia tak sedar dia sedang puasa, lalu air termasuk, tak batal. Faham tak? Ataupun dia mubalaghah ketika puasa dan dia sedar, cuma dia tak tahu orang yang sedang puasa ni makruh berkumur-kumur secara mubalaghah. Itu pun tak batal puasa. Bi khilafihi bila mubalaghah. Bi khilafihi bila mubalaghah. Bi khilafihi itu kembali kepada apa? Bi khilafi sabqi ma dhukira. Bi khilafi sabqi ma dhukira. Jadi tapi kalau satu orang tu dia kumur-kumur biasa je, tanpa mubalaghah, dah jadi macam mana dia kadang-kadang tersedak pok air termasuk, atau dia terjatuh ke air termasuk, maka tak batal puasa. Faham tak? Bi khilafi ma bila mubalaghatin. Okey. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dia sebut tu yang dimaksudkan kumur-kumur yang tidak mubalaghah, yang air terlanjur masuk tak membatalkan puasa. Dia punya syarat dia kumur-kumur yang masyru'. Faham? Tengok kumur-kumur dalam keadaan mubalaghah, apa ilat dia? Apa ilat dia? Dia itu membatalkan puasa sebab dia tidak masyru' kan? Okey, kumur-kumur tanpa mubalaghah, lalu air termasuk juga, apa ilat dia? Dia tidak membatalkan puasa sebab dia masyru'. Jadi kalau satu orang dia kumur-kumur saja-saja litabarrud, faham? Dia kumur-kumur litabarrud, ataupun dalam kitab lagi dia bagi contoh, dia kumur-kumur kali keempat. Kumur-kumur 3 kali je, dia pergi buat 4 kali. Walaupun kali keempat itu tidak apa? Tidak mubalaghah, maka lalu air sabqul ma', maka batal puasa dia. Batal puasa dia. Macam yang masalah tu lah. Masalah letak tu kan. Lalu dia, satu dia menelan dalam keadaan lupa, lain. Satu dia letak lalu sabak, tertelakan, batal. Okey? Bercabang-cabang masalah ni. Boleh buat khulasah tu. Kita boleh buat khulasah. Tajuk dia sabqul ma ilal jawf. Wa kharaja biqauli an nahwi janabah al-ghuslul masnun.
Sebenarnya pendapat ni dhaif, tapi kita tengok dulu. Dan keluarlah dengan perkataanku daripada seumpama junub, mandi sunat. Maksudnya berdasarkan pendapat, maksudnya dalam Fathul Mu'in ni, dia kata kalau satu orang mandi wajib, air termasuk kat telinga, tak batal puasa. Tapi kalau dia mandi sunat, mandi Jumaat misalnya, air termasuk ke dalam telinga, batal puasa. Faham? Jadi beliau menjadikan kait mandi kerana junub, mandi kerana haid, mandi kerana nifas, itu kait yang kait apa? Ihtirazi. Maka keluarlah daripada mandi wajib, mandi sunat. Maknanya apa? Kalau satu orang itu dia mandi sunat, lalu air termasuk. Tengok dia kata, wa kharaja biqauli an nahwi janabatin al-ghuslul masnunu wa ghuslut tabarrudi fayuftiru bisabqi ma'in fihi walau bila inghimas. Jadi dhaif. Faham tak dhaif? Tu al-ghuslul masnun tu dhaif. Sebab dalam kitab lain dia sebut, sebab al-ghuslul masnun ni dia masih dalam kaedah ma yatawalladu min ma'dud. Kan? Al-ghuslul masnun dia kan disuruh orang disuruh, digalakkan untuk mandi Jumaat. Walaupun dia sedang puasa, digalakkan. Jadi dengan sebab dia buat benda yang digalakkan lalu air termasuk, tak batal puasa. Jadi dalam I'anah pun disebut benda yang sama. Dhaif. Yang muktamadnya itu surah tu, wa ghuslut tabarrud. Itu muktamad. Mandi adat, mandi bersejuk-sejuk. Mandi bersejuk-sejuk, itu sahaja yang muktamad. Adapun kalau mandi kalau kita nak umumkanlah, kalau air termasuk ke dalam rongga dengan sebab al-ghuslil ma'mur, sama ada ma'mur masyru', al-ghuslil masyru' ataupun ma'mur, sama ada amran jaziman ataupun amran ghaira jazimin. Amran jaziman tu maksudnya wajib, amran ghaira jazim tu maksudnya sunat. Dalam dua-dua surah tu tak apa, tak batal puasa. Walaupun dia mandi tu, yang kata mandi adat tu, walaupun dia mandi tu, dia mandi dalam keadaan apa? Tanpa menyelam, tetap batal puasa. Khalas. Habis. Furu'un. Furu'un ni berkaitan dengan iftar, berbuka puasa. Berkaitan dengan iftar, berbuka puasa. Perkara membatalkan puasa ni dah habis dah maknanya. Dalam kitab ni dah habis dah sebutan dia, perkara yang membatalkan puasa. Sekarang ni akan masuk pada furu' berkaitan dengan iftar. Berbuka. Berkaitan dengan apa? Berbuka. Yang tadi kita belajar muftir, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekarang ni kita masuk ghuslut tabarrud tu apa? Farizul. Ghuslut tabarrud tu mandi saja. Mandi biasa, mandi pagi, mandi petang. Bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Mandi adat. Itu maksud ghuslut tabarrud. Okey? Mandi yang bukan ibadat lah, mudahnya. Bukan sama ada wajib ataupun sunat. Okey? Sekarang ni kita akan baca. Saya nak baca sikit sebelum masuk iftar ni. Ini kitab Syekh
As-Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. As-Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Beliau kitab ni, dalam ni ada Majmu' Rasail. Majmu' Rasail. Ada beberapa perkara yang beliau memberi tambih, sebab beliau ni kan muhakkik kepada kitab Jadi beliau tahqiqkan tentang tentang masalah ni, beberapa masalah. Okey, saya baca sikit. Ittafaqa ulama'ut tashrih ala anna al-udhuna manfadun ghairu munfatih. Ini daripada kitab apa? Ini daripada kitab Dalilul kitab tentang Dalilul Musafir. Dalilul Musafir. Tapi ini istitrat bila dibahaskan tentang masalah telinga. Okey, boleh kita ada kitab Syarah Yaqut tak dalam sekat ni? Dalam kitab Syarah Yaqut dia ada sebutkan tentang masalah batinul udhun. Tentang masalah apa? Batinul udhun. Cuba kita tengok kat sini. Bila mengatakan ulama anatomi telah bersetuju bahawasanya telinga ni dia dikira manfas, maksudnya tempat laluan yang bukan terbuka. Dan telinga ni dia ada 3 bahagian. Telinga ni dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama dipanggil al-udhunuz zahirah. Bahagian kedua dipanggil al-udhunul mutawassitah. Bahagian ketiga dipanggil al-udhunul batinah. Di antara uzun zahirah dan uzun mutawassitah ada penghadang. Ada penghadang yang dipanggil ghisyak. Jadi mustahil daripadanya ada ain yang boleh masuk kepada batin, kecuali kalau bahagian telinga itu berlubang, ataupun orang itu telinga dia memang jenis berlubang, dicipta daripada awal lagi. Dan sebahagian orang menganggap ada lubang antara satu bahagian ke bahagian yang lain. Sebenarnya tak ada lubang. Maka faqad tabayyana bil hissi anna dhalika al-ghisya' yamna'u wusula 'ainin ila al-batin. Falau wada'a insanun ma'an fi udunihi wa nama 'ala janbihi wa ja'ala udhunahu al-mamlu'ata bil ma'i ila al-a'la wa makatha sa'atin aw ayyaman la yumkinu an yasila ila al-batin syai'un min dhalika al-ma' wa hadhihi suratul udhun. Wa hadhihi suratul udhun. Jadi beliau ada bagi gambar telinga, tapi dalam cetakan ni tak jelaslah gambar ni. Boleh tengok gambar telinga. Dia kata telinga ni dia bukanlah dia tak ada laluan yang boleh bawa masuk ke batin, ke bahagian batin, kecuali kalau ada lubang. Kalau orang itu secara tidak normal dilahirkan begitu, atau memang dia ditebuk, barulah boleh masuk. Jadi kenapa Syekh bahaskan tajuk ni? Syekh ni dia ni ahli undang-undang, dan beliau ni kalau tak silap pun macam engineer juga. Sebab itu kitab Dalil Musafir ni antara kitab yang saya jadikan rujukan untuk mengambil Masafatul Qasri. Kita ambil daripada kitab Syekh lah untuk dapatkan Masafatul Qasri, sebab beliau ini memang ahli dalam bab ukur-ukur ni. Jadi saya pakai yang beliau, iaitu lebih kurang 89.4. Okey. Ini pun satu lagi beliau ada bahaskan tentang masalah mata. Masalah mata. Kemudian beliau kata lagi, wa kadzalika qala ulama'u syar'i syarif innaha manfadun ghairu munfatih wa in kanu qad adduha jawfan yuftiru as-sawma idza dakhalat fihi 'ainun
ولا عبرة بما قرره بعض المتأخرين في حواشيهم كحواشي المنهج والتحرير وشرح ابن قاسم الغزي من أن الأذن منفذ منفتح إلى الرأس فإنه لا نصيب له من الصحة وطالما كنت أستبعد على الفقهاء وهم من التحري ومزيد التثبت والاحتياط في أحكام الدين بالمحل الأرفع أن يقولوا شيئا اتفق علماء التشريع على نقيضه حتى تبينت بعد ذلك أن جميع كتب المتقدمين ناطقة بأن الأذن منفذ منفتح إلى قحف الرأس وهذا مسلم لا يختلف فيه اثنان. Jadi Syekh ni, beliau ni tahqiq. Beliau kata dalam kitab-kitab ulama mutaakhirin menyebut telinga ni dia adalah manfadun munfatih. Manfazun munfatih. Maksudnya telinga ni dia bukan macam mata. Dia dikira manfazun munfatih. Tetapi itu mutaakhirin. Dalam kitab hasyiah-hasyiah, dia kata hasyiah tahrir, hasyiah Ibnu Qasim, hasyiah manhaj. Tetapi kalau kita melihat kepada kitab mutaqaddimin, mereka tak ada sebut pun begitu. Sebab tu beliau kata tak mungkinlah ulama-ulama kita yang cermat bercakap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebut oleh ulama anatomi, ahli anatomi tentang tubuh badan manusia. Sebenarnya kitab-kitab dulu dia guna perkataan begini. Dia sebut begini, al-udhunu manfadhun munfatihun ila qahfir ra'si. Itu ayat dia. Telinga adalah manfas yang munfatih kepada kahfar ra'si. Dia kata kalau ini saya terima. Maka beliau menyebut falhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ini yang yang disebutkan. Ada sebahagian muhasyi yang telah melakukan tawarud. Tawarud ni istilah Syekh Muhammad Awamah, iaitu kesalahan yang diwarisi. Kesalahan diwarisi. Dan punca kesalahan itu adalah masalah keguguran dalam teks. Jadi beliau menyebut di sini wa anna mansya'al ikhtilaf baina kutubil mutaqaddimin wal mutaakhirin suqutu lafzati qahf fi naqlin naqil awal 'an asy-Syabramallisi idh naqala anhu annaha manfadhun munfatihun ila ar-ra'si fa asqata min ibaratihi al-qahfa wa sara hadha al-isqat ila ibarati an-naqilin anhu fi kutubihim wa nahnu talaqqayna tilka al-kutuba ala ma fiha ma anna ibarat asy-Syabramallisi tammah la isqata fiha wa qad 'adda al-mutaqaddimun qahfa ar-ra'si min al-batin فهو جوف يفطر الصوم بوصول عين إليه وإن كان غير محل الغذاء ولا الدواء على أصح القولين كما نص عليه في كتب المتقدمين كفتح الجوال والعباء والبهجة وشرح الراو والعزيز والمستظهر وغيرها. Itu yang saya sebut tu. Sebenarnya bukan maksud Syekh ni beliau sebab dalam minhaj sendiri disebut kalau sesuatu ain masuk ke batinil udhun membatalkan puasa. Beliau setuju, bukan yang tu yang beliau petikai kan. Yang saya rasa dalam kitab Syarah Yaqut tu sebut lain kan. Dalam kitab Syarah Yaqut, beliau menukilkan secara salah. Mungkin itu sahun. Beliau mengatakan bahawasanya Syekh Ahmad Beg telah buat kajian. Sebenarnya dalam kitab-kitab terdahulu tidak menyebut pun bahawasanya kalau ain masuk ke dalam telinga membatalkan puasa. Gugur perkataan la dengan maksudnya la tidak membatalkan puasa, tetapi mutaakhirin sebut membatalkan puasa. Sebenarnya bukan begitu. Beliau hanya kritik mutaakhirin yang mengatakan al-uzun ini adalah apa? Manfazun munfatihun ila batinir ra'si. Sebab telinga dia tak boleh masuk dalam kepala. Tak boleh masuk. Sebab ada hajib. Tetapi ruang rongga yang dalam telinga itu di sisi kita sudah dikira batin. Jauf. Sudah dikira jauf.
Sudah dikira jauf. So kalau dia sudah dikira jauf, maka sudah memadai, faham, untuk batal puasa. Jadi kena hati-hati. Katanya syarah Yakut dalam bab puasa, perkara yang batalkan puasa. Jadi kena tengok balik teks dalam syarah Yakut. Jadi beliau kata, wa bihadza ta'lam anna al-khalala innama ja'a min naqli arbabil hawashi al-mutaakhirin wa tadawalahu al-fuqaha'u wa laqanuhu man akhadha anhum hatta sara min al-muqarrar indahum anna al-udhuna manfadhun munfatihun ila ad-dimagh wa laysa min al-mutaqaddimin ahadun yaqulu bidhalika فتبين أن ما قاله السادة الشافعية موافق لما ثبت بالتشريح من أن نهاية الأذن الظاهرة داخل في حدود الرأس وإن كان غير نافذ إليها والحق أحق أن يتبع فينبغي لمن أراد التحقيق أن لا يقتصر على الحواشي وكتب المتأخرين ويكتفي بما فيها وينبذ كتب الأولين ظهريا فإن ذلك ربما كان مانعا من الوقوف على الحقائق فكثيرا ما رأينا تصرف الناقل في عبارة الأوائل قد أفسد الصالح وأخل بالمراد. Jadi poin yang Syekh bagi ni memang perkara yang diberi tambih lah. Syekh apa tu, ada ulama Tarim pun, Atas, dia kata kita telah mengabaikan kitab mutaqaddimin al-awail, sedangkan dalam kitab awail ni ada barakah, ada nur, kan? Jadi kalau kita dah sampai satu tahap dalam belajar fiqh, maka kita perlu tingkatkan lagi dengan membaca kitab-kitab kitab mutaqaddimin. Kita mungkin tak pernah sentuh kitab al-wasit, tak pernah sentuh bahrul madhab, tak pernah sentuh nihayatul matlab. Dia kitab-kitab mutaqaddimin ni, sebab kitab-kitab mutaakhirin ni khususnya matan, dia hanya menyebut matan. So matan ni dia berfaedah untuk kita hafal masalah. Tapi untuk tafqih, untuk kita jadi mutafaqih, maksudnya kita dapat faqihun nafs. Tengok macam mana mereka bila nak bahas masalah tu, dia akan bahas daripada asal dia, daripada dasar masalah dibahaskan, dibawa nakal. Sebab mazhab ni kan nakal, akhir sekali pergi kepada khulasah. Walaupun kadang-kadang natijah yang beliau bawa tu mungkin dhaif, tetapi dia punya cara bahas tu akan melahirkan satu malakah. Cuba kita baca Bahrul Madhab, macam mana dia punya bahas. Tengok macam mana tawassu' dia. Kita memang tak tahulah. Cuba tengok Imam Nawawi masa bahas Majmu', tengok kadar mutala'ah dia. Cuba tengok Ibnu Hajar Al-Haytami ketika membahaskan dalam Fatwa Fiqhiyah Kubra, tengok tawassu' dia. Kalau kita lah yang mutaakhir ini, kalau kita bahas, mungkin kita punya nakal fiqh manhaji lagi teruk, kan? Ataupun takhirat sadidah. Jadi unsur asatiza tidak sepatutnya hanya al-iqtisar alal takhirat sadidah. Itu untuk mubtadiin. Dia hanya melemahkan malakah kita. Dia hanya kita gunakan untuk mutalaah syariah sahaja. Tapi untuk dapat tafaqquh, maka perlu tawassu' dalam pembacaan. Jadi ini contoh. Dan ada satu lagi contoh, kan? Contoh tentang masalah apa? Di manakah kedudukan mayat, kepala mayat lelaki dan kepala mayat perempuan. Jadi dalam sebahagian hawashi, dalam sebahagian hawashi memang sebut, dan diamalkan pun di tempat kita, kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan, kan? Memang ada sebut dalam kitab pun. Jadi cuba tengok Syekh Ismail lah. Syekh Ismail, Osman Zain. Syekh Osman Zain. Syekh Osman Zain. Syekh Osman Zain, tengok. Ismail Zain. Syekh Ismail Zain. Beliau tulis kitab, kan, risalah Tahqiqul Maqam. Bahawasanya sebenarnya tahqiqnya, kepala perempuan dan kepala lelaki ni masa letak jenazah tu sama je. Jadi itu yang kita asatizah ni nak perlu tingkatkan. Perlu tingkatkan dalam pembacaan kita, dalam mutalaah kita. Dia tak boleh berhenti tu, tak boleh. Tak boleh berhenti, tapi mutalaah perlu diteruskan.
Jadi ada kitab dikarang oleh Syekh apa? Syekh Osman Zain, Syekh Ismail Zain, guru kepada Syekh Nuruddin. Tahqiq beliau sebut puncanya apa? Puncanya sama. Kesalahan dalam, walaupun muhasyi sebut, tapi tak semestinya benda yang disebut oleh muhasyi. Tak semestinya benda yang muhasyi sebut tu muktamad. Kadang-kadang muhasyi ni, kadang-kadang lah, dia punya tafrid terlebih. Benda tu tak dikasadkan pun oleh matin, maka dipecahkan masalah tersebut. Okey. Syarah ikut. Syekh Ismail Osman Zain. Selalu tu tukar. Syekh Ismail Osman Zain. Oh ni syarah kan, bukan kita ni. Tapi natijah dia tak sama. Betul lah. Okey. Syekh Ismail Osman Zain, kitab itu bertajuk apa? Ada dalam PDF ni. Kitab yang Tahqiqul Maqam. Dia boleh tengok dalam PDF. Dalam Majmu'ah Rasail Syekh Ismail Osman Zain. Ada kepala nama kitab tu Tahqiqul Maqam. Di situ boleh tengok bagaimana beliau bahaskan tentang kedudukan kepala ketika meletakkan jenazah. Walaupun hatta dalam Busyra Kari pun sebut tu, beza kepala lelaki dan perempuan. Dalam Hasyiah pun ada sebut. Tetapi kita kena jadi ashabut tahqiq. Maka kita tengok macam mana ulama tahqiq. Bukan kita jadi mujtahid, tapi kita tidak semata-mata taklid. Dia tak boleh begitulah. Itu untuk mubtadiin boleh, tapi untuk kita tak semata-mata taklid sahaja. Okey? Okey, tadi ada soalan tu tentang masalah apa? Masalah mata. Jadi Syekh Ahmad pun ada bahaskan. Syekh Ahmad Beg Al-Husaini pun ada bahaskan. Tadi ada soalan daripada Ustaz Abdul Rahman tentang masalah mata. Ini pun ada. Ini masalah mata. Masalah mata. Jadi kita tutup dengan masalah mata ni. Masalah mata. Adakah manfas munfatih? Ma'ruf dalam kitab-kitab kita, mata ini dikira manfas ghairu munfatih, betul tak? Manfas ghairu munfatih. Tetapi ni saya baca sikit. Faidatun ittafaqa ulama'ut tashrih ala anna al-'aina manfadhun munfatihun. Jadi beliau mengatakan ulama anatomi bersetuju, ittifaq, bahawasanya mata ini adalah manfaz munfatih. Tetapi ma'ruf kan, fuqaha menyebut mata bukan manfaz munfatih. Wala yunafihi nasul fuqaha'i fi babil sawmi ala annaha laysat manfadhan munfatihan fa innal manfadhal munfatiha indahum fi hadzal bab muqayyadun bikaunin fitahihi asalatan urfan mudrakan bil hissi qalahu Ibnul Qasim Al-Abbadi fi Hasyati Tufah. Ini pun yang saya sebut. Kalau tak diperlukan mubalaghah. Tu yang tadi tu saya salah nukil tu Ustaz Azim. Bukan, ibarat dalam i'anah bukan macam tu. Saya salah tengok tadi.
dalam ibarat i'anah tu dia kata walau ta'ayyana sabqu bil mubalaghah. Tak ada masalah tu, tak ada. Walau ta'ayyana sabqu bil mubalaghah. Sebab dia dalam kitab dia ginilah. Kalau memang kita nak cuci najis tu, sebab dalam kitab, kalau kita kena tengok dalam kitab cuci najis. Cuci najis mulut, ulama sebut cara nak cuci najis mulut ni dia mesti kena mubalaghah. Kan? Yang walau ta'ayyana tu, ibarat tu walau ta'ayyana sabqu bil mubalaghah tu, dia kata wayang bari, kena letak kaid tu. Dia kata walaupun dengan sebab mubalaghah memang air akan masuk, confirm, tetap. Maksudnya dia tahu memang kalau mubalaghah memang air akan masuk. Dia tak ada surah mubalaghah kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Sebab tu dalam i'anah tu dia bagi ghayah, dia kata walaupun secara confirm kalau mubalaghah memang air akan masuk ketika menyuci mulut, tetap tak batal. Itu dia punya ghayah dia. Walaupun dia tahu, bukan maksudnya dia tak pastilah air akan masuk ke tak. Tapi kalau air termasuk tak batal. Tak. Kalau tak ada ihtimal langsung dengan mubalaghah air tak masuk, maksudnya mubalaghah mesti air masuk, tetap tak batal. Tetap tidak batal. Tetapi zahirnya dalam surah menyuci najis ni, oleh kerana dia ada satu je ihtimal, dia ada satu je cara nak cuci mulut, dia mesti mubalaghah. Dia tak mungkin, tak boleh ditasawurkan orang dia nak cuci mulut daripada najis tapi dia tidak mubalaghah. Sebab mubalaghah tu dia kena sebab dia kalau dia kumur-kumur begini, air tak sampai situ. Air nak bagi sampai, dia kena mubalaghah. Jadi mubalaghah tu dipanggil tariqatun wahidah fi ghasli al-fami minan najasah. Itu disebutkan dalam bab menyuci najis. Jadi kita ambil balik dalam masalah ni, dalam masalah mata tu. Dalam masalah tadi ada Ustaz Abdul Rahman tanya, masalah mata ni, ini pun menarik juga. Kita jangan campur istilah anatomi dengan istilah yang dimaksudkan oleh fuqaha, kan? Setengah orang menganggap bahawasanya mungkin dengan penemuan-penemuan terbaru akan mengubah hukum fiqh. Kena faham dulu, tak semestinya penemuan terbaru akan mengubah hukum fiqh. Kena tengok dia punya apa, mansyak hukum dia, manat hukum. Kalau manat hukum itu adalah tentang hakikat sesuatu, hakikat sesuatu dia punya sumber hukum. Jadi mungkin hakikat sesuatu itu telah diketahui secara salah oleh orang dulu, tapi hakikat sebenarnya begini, maka di situ ada ihtimal hukum boleh berubah. Tetapi kalau itu bukan sumber hukum dia, sumber hukum dia bukan masalah hakikat dia tu apa. Contohnya kat sini kan, memang ulama anatomi tak ada khilaf mata ni manfaz munfatih. Tetapi ulama fiqh kata dia manfaz ghairu munfatih. Macam mana tu? Jadi Syekh kata sebenarnya tak ada ta'abud. Perkataan manfaz munfatih, manfaz ghairu munfatih yang fuqaha maksudkan, dia tak sama dengan yang dimaksudkan oleh ulama anatomi. Jadi bila tak sama, jadi kita tak boleh nak lagakan antara dua tu. Sebab dia kata bila fuqaha dia kata manfaz tu, maksud dia muqayyadun bikaunin fitahihi asalatan urfan mudrakan bil hissi. Itu maksud manfazun munfatih. Manfazun munfatih yang fuqaha maksudkan adalah manfadun munfatihun asalatan. Asalah mudrakan bil his. Jadi mata mana nampak, kan? Mata memanglah dia ada lubang, confirm lubang dia besar. Memang lubang dia plop boleh masuk dalam rongga. Tetapi dia bukanlah dikira manfaz munfatih fiqhan di segi ilmu fiqh, sebab mereka ada definisi tertentu. Jadi ta'arud hanya akan kita kata kalau apa? Ta'arud itu kalau memang dia punya jihah tu sama. Bila jihah tak sama, maka ia tidak dipanggil ta'arud. Okey? Begitu masalah dia.
dia kita nak kita belum keluarkan lagi keluarkan lagi tentang masalah inhaler. Tapi begini, semalam pun saya ada sebut bahawasanya masalah inhaler ni, satu, kita kena kaji adakah dia ada ain ataupun dia tak ada ain. Okey, adakah dia ada ain ataupun tak ada ain kat situ. Jadi untuk kajian itu kita perlukan rujukan pakar. So kalau kita kata dia ada ain, dan memang masuk ke dalam rongga yang batin, kalau nak kata tak batal, ada. Berdasarkan, ingat tak fatwa yang kita baca hari itu? Oh ya. Dalam Bughya Al-Mustarsyidin. Dalam Bughya Al-Mustarsyidin, ingat tak? Dalam Bughya Al-Mustarsyidin. Jadi masalah inhaler ni kita nak bahaskan secara asatizah lah. Secara asatizah tu maksudnya kita nak tahu macam mana nak keluarkan hukum. Macam mana nak keluarkan hukum? Satu, kita kena tahqiqkan adakah gas inhaler tu dia adalah merupakan ain ataupun tidak. Okey? Kalau dia merupakan ain, adakah ain dia tu memang masuk ke dalam rongga? Jadi kalau cuma saya macam pernah dengar ada ulama di Hudaidah, kalau saya tak silap macam Syekh Haidar yang sebut, macam Syekh Haidar yang sebut, maksudnya kalau orang itu bergantung kepada inhaler, dia boleh pakai tapi tak batal. Sebenarnya kalau berdasarkan kaedah biasa dalam mazhab, batal. Cuma berdasarkan fatwa ni dalam kitab Al-Bughya Al-Mustarsyidin, cetakan Darul Minhaj jilid 1 bab puasa, kan kita dah baca dah hari tu daripada fatwa Bahuwairith. Ubtuliya biwaj'in fi udhunihi la yuhtamalu ma'ahu sukun illa biwad'i dawa'in yusta'malu fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqat takhfifa aw zawal al-alam bihi bi an 'arafa min nafsihi aw akhbaru tabibun jaza dhalika wa sahha sawmuhu lid-darurah. Intaha fatwa Bahuwairith. Jadi dalam fatwa ni dia kata kalau satu orang dibalai dengan sakit telinga, tak boleh nak reda, melainkan letak ubat yang dia letak minyak pada kapas dan akan jadi reda. Dia tahu benda tu diri sendiri, pengalaman atau doktor bagi tahu, dia boleh buat dan puasa dia sah. Jadi berdasarkan ini, tapi pendapat ni dhaif lah dalam mazhab. Berdasarkan ini, kalaulah kita kata bahawasanya inhaler tu memang ada ain dan ain tu masuk ke dalam rongga, maka berdasarkan fatwa Bahuwairith ni tidak membatalkan puasanya. Tapi dhaif, kan? Dhaif. Di dalam hasyiah ni khalafahu fi nihayah, dalam kitab Nihayah, dalam kitab Qala'id, dalam kitab At-Tuhfah. Qala'id ada kat situ, biru kan? Dalam kitab ni bahawasanya batal. Okey. Kalau berus gigi, satu orang dia berus gigi, Farizol, dia berus gigi, jadi air liur akan bercampur dengan ubat gigi. Jadi bila air liur bercampur dengan ubat gigi, kalau ada termasuk, batal. Kalau ada termasuk, batal. Dia sama dengan masalah apa? Orang masukkan sesuatu dalam mulut dia, lalu berlaku sabq ataupun berlaku apa? Jaryu. Maka batal lah dia punya puasa dia. Faham tak? Dia masalah berus gigi ni, kita ambil masalah orang yang letakkan sesuatu dalam mulut dia, kemudian berlaku sabqun lalu tertelan, maka batal dia punya puasa. Ingat tak masalah tu? Jadi samalah dalam masalah tu. Dan saya dah sebut dah hari tu, kalau Syekh Haidar ditanya tentang berus gigi, beliau jawab terus tak boleh. Sebab dalam surah kebiasaannya, kalau orang awam, sebab kita jawab pada orang awam ni tak ihtiyat. Jadi dia berus gigi macam zaman sebelum puasa. Jadi menyebabkan apa?
Dia beruh gigi ni macam biasa, memang cuba beruh gigi, cuba tengok. Akan tertelan juga setitik, dua titik. Jadi untuk nak elakkan daripada orang awam terjebak, maka Syekh akan jawab, terus tak boleh. Itu memang kelaziman Syekh untuk jawab, terus tak boleh. Okey. Dia ada kitab yang menarik ni. Ni bukan jual kitab ni, tapi kitab ni Qala'idul Kharaid. Kitab ni bagus, 2 jilid. Qala'id, dalam ni ada masalah-masalah yang rare. Dan kitab ini karangan Baqashair. Beliau ni juga ada tulis kitab Haid, tapi tak tahulah ada naskah dia. Sebab Baqashair ni Al-Faqih Abdullah bin Muhammad Baqashair Al-Hadrami Al-Syafi'i, kitab ni. Jadi dalam kitab ni beliau adalah masail-masail yang rare, yang menarik, yang boleh kita petik, insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung lagi esok hari. Kitab tu Al-Qala'idul Kharaid wa Faraidul Faraid, karangan Al-Faqih Abdullah bin Muhammad Baqashair Al-Hadrami Al-Syafi'i Al-Mutawaffa sanata 958. Jadi masalah Bahwairis tu menarik lah, tapi dhaif lah dalam mazhab. Setakat ni kita baru jumpa berlakunya masuk ke dalam jauf tapi dimaafkan. Pertama dalam masalah maq'adah mabsur, yang kedua masalah damul lathah. 2 masalah. Jadi kita tak berani lagi untuk buat satu kaedah umum. Kalau berlaku sesuatu darurat, kena masukkan juga sesuatu ke dalam rongga, tak batal puasa. Itu sebenarnya bukan asal mazhab Syafi'i. Jadi kita hanya mengeluarkan jawapan bagi ibarat, setakat ibarat yang ada hanya masalah buasir dengan masalah apa? Dengan masalah gusi berdarah. Walaupun dia letak ilat kan, walaupun dia letak ilatnya kerana darurah ke, kerana masyaqqah ke, tapi tak boleh nak diumumkan. Tak boleh nak diumumkan, insya-Allah. Kalau ada ibarat-ibarat yang lain boleh bawa untuk bahasan yang seterusnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika.